Mawdi'is salati, tempat menunaikan solat. Jadi lafaz kedua yang dinyatakan oleh Imam Ghazali dirujuk sebagai musalla, tempat semayang. Jadi musalla ni ialah satu kawasan yang kita niatkan khusus untuk beribadat di rumah masing-masing. Mana satu ketika seorang sahabat Atban ibn Malik radhiyallahu anhu, dia matanya tak boleh melihat. Jadi dia kata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, datanglah ke rumahku. Semayanglah di rumahku agar aku menjadikan tempat tersebut sebagai tempat solatku." Maksudnya dia ni buta. Jadi dia kata dia susah nak datang sentiasa ke masjid, terutama dia malam gelap ataupun hujan ke. Dan apabila Rasulullah datang, Rasulullah tanya, "Di mana kamu nak buat tempat semayang?" Rasulullah semayang kat situ 2 rakaat. Lepas tu dia jadikan tempat tersebut khusus untuk dia beribadat. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, antara sahabat yang paling awal menyediakan tempat khusus untuk semayang di dalam rumahnya ialah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud sendiri dia kata, "Aku tak tergambar adanya seorang Muslim yang tidak mempunyai tempat khusus untuk beribadat di dalam rumahnya." Jadi sekiranya rumah kita tadi kekurangan bilik untuk tidur, anak-anak sebagainya, jadi kita buatlah satu sudut kecil, seluas sejadah pun tak apa. Maksudnya tidaklah hadis-hadis yang akan datang ni Nabi kata sebesar tempat sujud tu pun tak apa. Tapi niatkanlah tempat ni sebagai tempat ibadat khusus. Sebab kita tak duduk di masjid seterusnya 24 jam, kecuali pada ketika i'tikaf. Dan Imam Nawawi pun bagi tahu Nabi SAW melarang daripada kita khususkan satu tempat kita saja di dalam masjid, kerana dia dikhawatiri riak, menunjuk-nunjukkan ibadat kepada manusia. Tetapi dia kata sekiranya kita buat di dalam rumah tak mengapa. Dan Ibnu Abidin, seorang ulama besar mazhab Hanafi, dia kata disunatkan mengambil satu kawasan di rumah untuk dijadikan tempat semayang. Itu yang Imam Ghazali kata kat sini, mawdi'us salat, tempat semayang khusus di dalam rumah. Jadi sekiranya tak ada bilik kosong lebih di rumah kita, kita khususkanlah satu penjuru yang paling depan sekali yang menghadap kiblat tu. Sebab disunatkan kita tadi di depan tempat solat kita tu ialah dinding, supaya dia menjadi sutrah, menghalang. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, maksudnya tak ada bilik yang lebih, kalau tak ada bilik yang lebih, ambillah satu sudut yang paling depan sekali menghadap kiblat, supaya orang tak lalu lalang. Dan tapi sekiranya ada lebih, buatlah satu bilik khusus, untuk beribadat. Maksudnya Imam Sufyan Tsauri dia kata sekiranya kamu buat satu bilik khusus, boleh. Kan dah setengah orang dulu rumahnya besar, macam rumah banglo tu. Jadi tanah yang luas. Memang dalam kawasan rumah itu dia buat satu binaan khusus dan dia namakan masjid di dalam rumah dia. Jadi dia kata boleh dibuat masjid tersebut di dalam rumah sendiri. Cuma Imam Sufyan Tsauri kata jangan dibuat tinggi-tinggi lah, takut nampak jiran sebelah. So, takut bangunan tu tinggi sangat, sebab boleh nampak daripada pagar jiran sebelah. Cuma dia kata kalau dah diniatkan masjid sebagai di dalam rumah kita tadi, jangan diletak barang-barang yang lain. Maksud jangan letak TV, jangan letak benda-benda lalai dalam tu lah. Khusus ke tempat tu semata-mata untuk kita beribadat. Jadi dari kalangan ulama-ulama seperti Syekh Abu Turab Naqshabi radhiyallahu anhu, apabila dia nak meninggal dunia, dia minta supaya diletakkan dalam bilik ibadat dia. Lepas tu dia sembahyang, dia sujud, dia meninggal dunia. Jadi itulah yang Imam Ghazali nak tekankan di dalam tajuk ni. Maksud kita cubalah sediakan satu tempat khusus untuk kita beribadat. Dan kalau kita dah khusus ke tempat tu, jangan bawa benda-benda lalai di situ lah. Jangan duduk kat tempat tu tengok telefon. Dan jangan duduk dekat tempat tu bersembang, dunia bergelak ketawa. Dan orang-orang yang lalai, jangan dibagi masukkan kat situ. Itu khas untuk kita tadi duduk, untuk kita sembahyang sunat, untuk kita baca Quran, untuk kita berzikir. Dan pastikan tempatnya tak berubah.
Itu yang paling penting sekali. Supaya apabila kita duduk dalam tempat tu secara khususnya akan didatangi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berubah dari rahmat tu takut datang kita tak ada. Jadi dituntut supaya tempat tadi tidak berubah. Cuma yang maudhi' solat tadi tu, tempat semayang itulah yang kita nak kena fikirkan. Maksudnya ini dia tak kira lelaki dan perempuan. Maksudnya perempuan pun buat juga. Kan maksud Sayyidatina Maryam, dia ada, Ibnu Abbas bagi tahu dia ada bilik dia yang khusus. Khusus di dalam masjid. Dalam Baitul Maqdis tu dia ada bilik yang khusus. Yang ada pintu dia sendiri, yang kalau nak masuk bilik dia, pintu dia dekat dinding tadi. Dan kalau nak masuk tu dia kena naik tangga. Macam kita naik tangga nak masuk pintu Kaabah tu, dia ada tangga baru masuk kepada pintu bilik dia. Maksudnya memang khusus ditersediakan tempat untuk beribadat.